Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Shah lahir pada 8 Februari 1903 dan meninggal dunia pada 6 Disember 1990. Beliau merupakan Perdana Menteri pertama sejak kemerdekaan pada tahun 1957 sehingga 1970. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu daripada pencapaiannya yang teragung. Biasanya dikenali sebagai Tunku, beliau juga dikenang sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Pada tahun 1954, Tunku mengetuai sekumpulan perwakilan ke London untuk memperolehi kemerdekaan Malaya. Bagaimanapun, percubaan sulung itu tidak berjaya. Pada tahun 1955, Tunku membuat lagi satu perjalanan ke London untuk berunding tentang kemerdekaan Malaya. Pada kali ini, beliau berjaya dan 31 Ogos 1957 diputuskan sebagai tarikh kemerdekaan. Sewaktu bendera British diturunkan di Kuala Lumpur pada hari kemerdekaan, Tunku mengetuai orang ramai untuk menyorak merdeka. Pelibatan beliau dalam bidang politik tamat apabila beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 22 September 1970. Okey, seterusnya kita akan bincangkan tentang sumbangan Tunku Abdul Rahman dalam aspek ekonomi. Okey, ketika Tunku Abdul Rahman menjadi ketua kabinet ketika itu, beliau telah melakukan strategi jangka panjang iaitu rancangan pembangunan negara dalam tiap tempoh 5 tahun. Rancangan pertamanya adalah rancangan Malaya yang pertama pada tahun 1956 hingga 1960. Antara objektifnya adalah untuk tingkatkan ekonomi negara seperti untuk memfokuskan pada luar bandar. Yang kedua, objektifnya adalah memperbagaikan keluaran pertanian, dan yang seterusnya adalah untuk menambahkan lagi peluang pekerjaan. Okay, antara matlamatnya adalah untuk supaya dapat membangunkan sektor ekonomi luar bandar dan rapatkan jurang pendapatan antara luar bandar dan dalam bandar, dan supaya dapat kurangkan kadar peratusan kemiskinan penduduk luar bandar. Antara agensi yang telah ditubuhkan ketika rancangan Malaya yang pertama adalah terdapat dua. Yang pertama adalah RIDA, iaitu Rural Industry Development Authority pada tahun 1953. Yang kedua adalah FELDA. Tunku Abdul Rahman juga telah membantu menubuhkan OIC, iaitu Organisation Islamic Conferences pada tahun 1969. Tunku Abdul Rahman juga telah menjadi setiausaha agung yang pertama untuk pertubuhan OIC tersebut. Beliau juga telah menubuhkan Bank Pembangunan Islam yang khusus untuk OIC tersebut. Selain itu, beliau juga telah menjadi Presiden Majlis Dakwah Islamiyah Serantau Asia Tenggara dan Pasifik, iaitu RISEAP pada tahun 1982 hingga 1988 beliau menjadi presiden. Okey. Walaupun beliau seorang ahli politik yang aktif lagi berjasa kepada rakyat Malaysia, tetapi sumbangan beliau bukan hanya tertakluk kepada bidang politik sahaja. Beliau juga menyumbang tenaga dalam aspek sosial seperti dalam bidang penulisan, bidang kesenian dan lain-lain. Perwatakan Tunku yang mulia ini telah menjadi satu teladan dan role model yang baik bagi semua ahli politik dan juga pemimpin. Dengan melihat perwatakan Tunku, kita boleh dapati bahawa Tunku seorang yang rendah diri, bersemangat patriotik, bersemangat kenyal, mengambil berat kebajikan rakyat dan lain-lain. Sumbangan Tunku Abdul Rahman pada peringkat antarabangsa. Pada 31 Julai 1961, Tunku telah mengasaskan ASA, iaitu Association of Southeast Asian States, yang terdiri daripada Tanah Melayu, Filipina dan negara Thai. Pada 11 Julai 1962, Mafilindo yang dianggotai oleh Indonesia, Filipina dan Malaysia dibentuk. Akan tetapi, persatuan ini tergugat apabila Malaysia menghadapi konfrontasi dengan Indonesia dan Filipina. Sebaik sahaja Malaysia diisytiharkan. Ketika berusaha menyelesaikan masalah tersebut, Tunku dihampakan dengan Singapura yang memutuskan untuk keluar daripada persekutuan pada 9 Ogos 1965. Tunku berjaya mengatasi konfrontasi tersebut melalui perjanjian dengan Indonesia pada 2 Jun 1966 dan Filipina pada 3 Jun 1966. Beliau juga pernah dilantik menjadi Setiausaha Agung pertama Pertubuhan Negara-Negara Islam OIC oleh Raja Faizal dari Jeddah. Okey, saya ingin menceritakan tentang
sumbangan Tunku Abdul Rahman di dalam negara kita. Beliau banyak melibatkan diri dalam penganjuran pertandingan membaca Al-Quran. Selain itu, ia jadi Presiden Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, iaitu PERKIM, pada Ogos 1960. Atas kebolehan dan daya usaha gigihnya, beliau berjaya meletakkan PERKIM sebagai sebuah pertubuhan yang terkemuka dan dihormati oleh semua umat Islam. Seterusnya, Tunku Abdul Rahman adalah seorang pejuang kemanusiaan yang tulen. Beliau telah membenarkan PERKIM Cawangan Kedah menggunakan tanah kepunyaannya untuk membina rumah anak-anak yatim dan orang-orang tua yang diberi nama Darul Alyam. Oops, salah. Nama sebenarnya Darul Alyam Wal Masalan Tunku Abdul Rahman Putra. Sebagai pemimpin PERKIM, beliau berusaha memberi bantuan kepada pelarian Kemboja yang memasuki Malaysia melalui Kelantan pada tahun 1975. Dengan bantuan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, beliau telah berjaya menempatkan seramai 4,500 orang pelarian di Penggalan Cepa dan Celanting. Akhir sekali, pada 18 Januari 1980, beliau telah dilantik menjadi Presiden Regional Islamic Council for Southeast Asia and the Pacific yang dikenali sebagai Rise Up. Rise Up yang pertama oleh perwakilan di persidangan negara-negara Islam. Atas segala jasa dan sumbangannya, beliau telah mendapat penghargaan dari Pakistan dengan anugerah Hadiah Hijrah pada Mac 1983 dan anugerah Al-Malik Faisal dari Arab Saudi pada tahun yang sama.